Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, rubbama ruziqal karamata man lam takmul lahu al-istiqamah. Maksudnya, ada kalanya diberi rizki kekeramatan, yakni keistimewaan seseorang yang belum sempurna istiqamahnya. Baik, kalam hikmat ini secara mudahnya bermaksud Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang mengurniakan perkara-perkara yang disebut karamah atau kekeramatan kepada orang-orang yang dari segi keyakinan dan amalannya belum sampai ke tahap istiqamah. Berlaku. Baik. Jadi sebelum menjelaskan tentang maksud yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibn Atha menerusi kalam hikmat ini, saya ingin menjelaskan dulu istilah karamah dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengannya, supaya kita faham dan tidak keliru tentang perkara ini. Karamah maksudnya kejadian-kejadian aneh, perkara-perkara pelik yang terjadi pada seseorang atau yang dizahirkan pada seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemuliaan kepadanya. Jadi bila disebut keramat ini, pertama sekali sudah tentu dia adalah perkara pelik, perkara aneh, luar biasa. Tapi bukan mustahil. Luar biasa ni bukan menjadi kebiasaan lah, tapi bukanlah benda yang mustahil pada hukum akal. Akal boleh menerimanya, tetapi jarang berlaku pada orang, berlaku pada seseorang itu. Jadi dasar karamah ini atau kekeramatan ini adalah perkara aneh. Bahasa Arab disebut khawarikul adah, perkara-perkara yang menyalahi adat kebiasaan. Baik. Kemudian keramat ini terjadi, tujuannya apa? Tujuannya pada dasarnya dia bertujuan untuk memberi kemuliaan kepada seseorang itu. Baik, jadi di sana ada beberapa istilah lain yang perlu kita fahami bersama, supaya kita dapat membezakan keramat dengan perkara-perkara lain. Sebab dalam Islam, perkara-perkara luar biasa ni, perkara-perkara aneh ni ada banyak jenis. Dinamakan dengan beberapa nama. Tapi semua itu adalah perkara-perkara pelik, perkara-perkara luar biasa. Jadi antaranya karamah ini. Tapi ada istilah lain yang disebut sebagai mukjizat, yang disebut sebagai irhas, yang disebut sebagai ma'unah, yang disebut juga sebagai sihir dan juga istidraj. Jadi perkataan-perkataan ini semuanya adalah merupakan perkara-perkara aneh, perkara-perkara pelik, perkara-perkara yang luar biasa. Bagaimana kita nak membezakan antara istilah-istilah ini? Baik, kena tengok kepada siapa perkara ini berlaku. Itulah kunci untuk kita memahami sesuatu itu, sama ada jadi keramat ke ataupun jadi benda lain. Tengok kepada siapa dia berlakunya perkara ini. Bukan semata-mata perkara aneh, bukan semata-mata perkara pelik. Kena tengok. Baik, sekiranya ia berlaku kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, setelah mereka diangkat dan diutuskan menjadi rasul, diangkat menjadi nabi dan rasul, maka perkara ini sudah tentu dinamakan mukjizat. Dan mukjizat ini sudah terhenti dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada nabi lagi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda, la nabiyya ba'di,
Tidak ada nabi lagi selepasku, kata Nabi SAW. Jadi andaian sesuatu itu kejadian luar biasa ni yang baru berlaku lah. Yang sedia ada dan berkekalan itu bukan. Seperti Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran itu berkekalan. Sedangkan ianya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang itu tidak termasuk apa yang saya nak sebut ni. Yang ni perkara aneh, perkara pelik yang baru berlaku di zaman kita ini atau zaman selepas zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara-perkara aneh ini tidak ada kemungkinan lagi ia adalah merupakan mukjizat. Tak ada dah. Sebab apa? Kerana zaman kenabian sudah berakhir. Andaian itu sudah tidak ada. Baik, istilah kedua, irhas. Irhas ini menurut ulama usuluddin juga merupakan perkara aneh, perkara pelik, perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang yang suatu hari diangkat menjadi nabi. Tapi perkara ini berlaku sebelum dia diisytihar dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Seperti perkara-perkara aneh yang berlaku kepada Nabi Muhammad sebelum baginda diangkat menjadi nabi pada waktu berumur 40 tahun. Sebelum itu sudah banyak berlaku perkara aneh yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara-perkara yang pelik itu, yang aneh itu, yang berlaku sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka itu dinamakan irhas. Istilah usuluddin. Kemudian ada istilah lain, ma'unah. Ma'unah ini juga perkara pelik, perkara luar biasa, perkara aneh yang berlaku kepada seseorang mukmin. Berlaku pada mukmin, bukan yang lain. Pada seorang mukmin, cuma mukmin ini tidaklah sampai ke tahap wali. Dia orang soleh, orang baik. Lalu berlaku padanya itu perkara-perkara yang luar biasa. Tapi kesolehan dia itu tidaklah kita sebut sebagai wali dan yang sederajat dengannya, tidak. Dia orang biasa, tapi bukanlah orang jahat, orang baik, orang biasa. Maka perkara yang aneh, yang pelik, yang luar biasa berlaku pada orang seperti ini dinamakan sebagai ma'unah. Tapi jangan keliru dengan nama kumpulan yang pernah timbul di negara kita dulu yang juga diberi nama ma'unah. Itu nama kumpulan. Jangan samakan dengan ini. Hak saya sebut ni istilah, bukan kumpulan. Baik, kemudian ada istilah sihir. Sihir ini perkara aneh yang berlaku kepada orang-orang yang kafir atau fasik. Kafir pun boleh berlaku, pada orang fasik pun boleh berlaku. Yang mana kejadian luar biasa tadi itu berlaku kepada orang seperti ini. Yakni orang yang tidak beriman kepada Allah. Atau orang yang tenggelam dalam kejahatan dan keburukan. Menggunakan kaedah-kaedah tertentu, terjadi perkara pelik dan aneh. Maka itu dinamakan sebagai sihir. Demikian juga istidraj. Istidraj dan sihir ini dekat-dekat. Perkara aneh, perkara pelik, luar biasa yang berlaku kepada orang yang sejenis dengan itu juga. Yakni orang kafir ataupun orang fasik. Yang mana berlaku perkara pelik ini sebenarnya untuk menambahkan kekufuran mereka itu. Untuk menambahkan kefasikan mereka itu. Bila berlaku perkara aneh ini. Jadi sihir dan istidraj ini kadang-kadang benda yang sama dari dimensi yang berbeza. Atau boleh kita pisahkan, bezakan dia pun bolehlah. Tapi dia dua ni, sihir dan istidraj ini dia dekat-dekat. Dinamakan istidraj kerana fungsi dia tu. Fungsi dia, terjadinya perkara aneh, terjadinya perkara pelik itu yang akan menjadikan orang ini lebih berlarut-larutan di dalam kekufurannya, di dalam kefasikannya. Contohnya macam mana? Dia ini ingkar kepada Allah, tak percaya kepada Allah. Kemudian mungkin dia mempelajari sesuatu, mengamalkan sesuatu,
tiba-tiba terjadi perkara aneh. Terjadi kepada perkara pelik. Orang macam ni yang tidak percaya kepada Allah, yang syirik, yang kufur dan sebagainya, bila dia melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, lalu terjadilah perkara aneh, perkara pelik, maka orang seperti ini dia akan menambahkan kekufuran. Sehingga dia tahu, kalau kita ni salah, tak jadi pelik pula. Betul ya jadi ni. Dia pakai buah tu. Demikian juga istidraj. Dia lakukan perkara yang dilarang, perkara salah, jadi juga, berlaku juga perkara aneh dan pelik. Lalu berlakunya perkara ini dijadikan tanda oleh orang macam ni, seolahnya apa yang dia buat ni betul lah. Kalau salah, tak akan jadi pelik pula. Tak akan berlaku. Tak akan ada pertolongan. Jadi, sihir dan istidraj ini, dia akan menjadikan orang yang terjadi padanya itu perkara pelik ini berlarut-larutan dalam kesesatan itu. Bertambah-tambah dalam kekufuran dan tipu dayanya itu. Dia tak semayang bang ataupun semayang sekali-sekala celuh-celeh kata orang. Sekali semayang, sekali tak. Kemudian banyak melakukan dosa. Tiba-tiba entah dia amal sesuatu itu, orang sakit jadi sembuh. Kemudian bukan sekali, banyak kali. Lalu mari fikir. Kalau aku ni kadang tak betul, tak akan jadi benda ni. Jadi seolahnya kejadian pelik itu, seolahnya menjadikan dia ni menerima keadaan dia itu macam betul. Jadi tak apalah, aku tak semayang mana pun tak apalah, jadi kok. Aku buat uduh pun tak apa, jadi juga. Ni tanda. Tanda sudah tertipu. Sihir dan istidraj. Buat perkara yang dilarang, jadi juga. Tak apalah kalau gitu. Betul lah, kalau tak betul tak akan jadi. Itu maksud istidraj, tipu daya. Sehingga dia rasakan apa yang dia buat tu betul. Dengan berdalilkan keanehan yang berlaku tu, yang dianggapnya sebagai pertolongan. Padahal keadaannya yang buruk. Kekufurannya, kefasikannya. Itu tanda kita nak kenal istidraj, tipu daya. Ulama tasawuf telah menyenaraikan beberapa kriteria yang lain untuk kita kenal tipu daya ni. Kadang-kadang nampak tebeng tanda-tanda dia tu. Iaitu orang yang terlibat dengan perkara aneh ni jelas terang-terang i'tikad dia tu campur dengan i'tikad yang palsu, i'tikad yang karuk, i'tikad yang fasid, i'tikad yang salah, pegangan yang salah, kepercayaan salah. I'tikad pun tak betul. Kemudian amalan pun banyak amalan-amalan yang bercanggah dengan syarak. Tu terang. Terang kita nak letakkan itu sebagai sihir ataupun istidraj. Tapi kadang-kadang tanda-tanda yang terang ni tak nampak. Pegangan dia macam pegangan kita juga, i'tikad sama. Dia mengaji sifat 20, dia pun mengaji sifat 20. Amalan macam orang lain, dia semayang, dia tak tinggal semayang, dia puasa. Kadang-kadang ada lagi kemungkinan dalam keadaan seperti itu pun menjadi sihir dan istidraj. Dan dia ada tanda-tanda yang khusus, yang agak rumit sikit. Nanti saya akan jelaskan tanda-tanda itu bila sampai waktu yang berkenaan lah. Sebab ada benda saya nak jelaskan dulu sebelum itu. Tanda-tanda ni. Jadi kita tengok seorang tu memang pegangan dia pun salah, dia percaya kepada hak bukan-bukannya, yang melibatkan syirik, yang melibatkan kufur dan sebagainya. Kemudian amalannya tu banyak benda-benda yang bertentangan dengan syarak. Tiba-tiba jadi hak pelik-pelik itu. Hak tu senang kita letak. Letaklah sebagai sihir dan istidraj. Tak kira lah guna-guna pun. Tak situ lebih senang. Cuma saya kata tadi tu ada kekeliruan pada orang yang tidak seperti itu. Biasa. Tidak ada pegangan-pegangan yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amalan dia pun bukanlah orang yang fasik. Tapi masih ada ruang istidraj. Yang ini kita nak kenal hak ni. Dia ada tanda-tanda yang agak rumit sikit. Nanti yang akan saya terangkan bila ada ruang nanti. Baik.